Assalamualaikum Malaysia. Berjumpa lagi dalam Channel yang review sukan golf di Malaysia. Dan di atas permintaan ramai, kami tidak menghampakan anda kerana kali ini kami berada di Kelab Golf Seri Selangor, sebuah public course yang terkenal di Lembah Kelang ini. Dengarnya kelab ini agak popular di kalangan golfers beginner. Dan nak tahu kenapa? Jom tonton review untuk kali ini. Seperti biasa, kita akan bercerita berkenaan dengan course ini dari segi lokasi, harganya, tee box, fairway rough, green, signature holes, kemudahan lain dan secara keseluruhannya. Okey, yang pertama dari segi lokasi. Kelab Golf Seri Selangor ini terletak di kawasan yang sangat strategik, iaitu di persiaran Damansara Indah, iaitu lebih tepatnya di antara Mutiara Damansara dan Kota Damansara. So, kalau anda dari pusat bandar Kuala Lumpur, anda boleh akses kelab ini mengikut jalan yang mana-mana anda suka. Sama ada anda boleh melalui lebuh raya Sprint, kemudian naik ke Penchala Link sampai ke Mutiara Damansara, atau terus menggunakan lebuh raya NKVE dan exit di Kota Damansara. Kalau tanya aku lebih suka melalui lebuh raya NKVE kerana tak perlu bersesak-sesak di Mutiara Damansara. Selepas tol Kota Damansara, ambil kiri dan terus sahaja ke depan sehingga anda jumpa dengan satu simpang 3. Belok kiri dan rapat ke kanan sehingga anda sampai lagi satu traffic light. Kemudian ambil simpang ke kanan dan anda akan nampak Seri Selangor di sebelah kiri anda. Masuk sahaja ke simpang tersebut dan anda boleh drop back di tempat yang disediakan. So, disebabkan Seri Selangor ini memang senang untuk diakses, untuk lokasi kita bagi 5 daripada 5 bintang. Yang kedua dari segi harga. Berdasarkan harga pada website Seri Selangor, sekiranya anda ingin bermain golf pada hari weekdays, tak kira lah pagi atau petang, anda harus membayar sebanyak RM133. Dan sekiranya anda ingin bermain pada hari weekend, pagi anda harus membayar sebanyak RM207 dan juga pada waktu petang sebanyak RM150. Tetapi Seri Selangor ni agak nakal sedikit. Kerana apa? Kerana rate ini hanya untuk green fee, bagi dan juga insurans sahaja. Belum termasuk caddy seorang compulsory. Jika ditambah dengan caddy, so anda perlu tambah sebanyak RM70 untuk twin sharing. So, dengan harga sebanyak RM133 sekiranya korang bermain pada hari weekdays, tambah pula dengan caddy compulsory sebanyak RM35 seorang, menjadikan total sebanyak RM168. Sebenarnya aku rasa agak mahal lah kot sikit. So, untuk harga kita bagi 3 daripada 5 bintang. Okey, selesai pembayaran. Jom kita ready untuk tee off di lubang yang pertama di Kelab Golf Seri Selangor ini. Semasa kami naik di atas tee box pada lubang yang pertama ini, kami disajikan dengan pemandangan yang luas untuk lubang pertama ini. Sebenarnya, pemandangan yang begini amat bagus untuk menaikkan keyakinan kami untuk tee off di lubang yang pertama ini. Dari segi tee box dia dalam keadaan yang so-so sebenarnya. Tak kata baik sangat, taklah kata teruk sangat. Kerana, yalah, kita tahu kelab ini memang kelab yang sangat popular di kalangan para beginners. So, memang akan selalulah orang main dekat sini. Apa yang penting bagi kelab yang selalu orang datang main ni, tee box itu hendaklah selalu dialihkan dengan kerap, kerana untuk membenarkan rumput itu tumbuh kembali. Contohnya macam lubang ketiga, par 3 ni. Kami pun tak tahu nak tee off dekat mana kerana semua kawasan nampak ada patch mark. Tapi bolehlah, kita layan je lah. Untuk lubang-lubang yang lain, kira okey lah. So, taklah teruk sangat. Kita bagi 3 daripada 5 bintang lah. Okey, seterusnya dari segi fairway. Kalau korang tengok dekat sini, rumputnya adalah menggunakan rumput jenis Bermuda. So, rumput Bermuda ni lagi senang lah main berbanding dengan rumput Cowgrass. Daripada segi maintenance, okey je sebenarnya, kerana kita boleh membezakan yang mana area fairway dan yang mana area rough.
salah satu plus point bermain dekat sini adalah kerana keadaan padangnya yang agak luas. Mungkin itu sebab utama kenapa beginner suka bermain dekat sini. Walaupun fairway-nya luas untuk sesetengah lubang, tetapi jangan underestimate course ini. Pada pendapat aku, course ini susah sebenarnya. Yang paling susah tu kerana layout dia. Kalau nak tahu, kena tengok part signature holes nanti. Aku akan terangkan kenapa. Okey, berbalik kepada cerita fairway tadi. Secara generalnya, fairway dia dalam keadaan baik. Cuma terdapat sedikit tompok-tompok yang perlu diperbaiki oleh pihak kelab. So, untuk fairway ni, kita bagi 3.5 daripada 5 bintang. Seterusnya, dari segi rough. Okey, dekat rough ni ada sedikit isu. Kalau korang tengok rough ni, banyak kawasan-kawasan yang berlubang dan tidak berumput. Sebenarnya kalau diikutkan, kawasan rough ni sepatutnya samalah macam fairway, memakai rumput bermuda. Tetapi adalah naik rumput-rumput cow grass di situ. Dan maintenance-nya boleh diperbaiki lagi sebenarnya. So, untuk rough di sini, kita bagi 3 daripada 5 bintang. Okey, seterusnya kita bincang berkenaan dengan green di sini. Speed green di sini lebih kurang dalam 9.5 kaki. Walaupun speednya cantik, semasa permainan kami ketika itu, keadaan green dia boleh lagi diperbaiki. Itulah ayat yang paling selamat dan paling diplomasi. Cumanya satu perkara yang bagus berkenaan dengan green ni, khususnya di first nine, green dia agak lebar-lebar dan besar-besar sikit. Tetapi betul lah kata orang, green dekat sini memang agak tricky. Memang korang tak boleh nak baca line dia tu. So ambil caddy lebih baik kot untuk baca line dekat sini. So untuk green, disebabkan hari ini green dia agak kurang sikit, so kita bagi 3.5 daripada 5 bintang. Okey, dari segi signature holes, banyak lubang-lubang yang tough babe. Kalau di first nine, di lubang yang ketiga, par 3 sejauh 166 meter. Kenapa lubang ni susah? Yang pertama kerana jaraknya yang jauh, iaitu hampir 170 meter. Yang kedua, kena crossfire. Kemudian yang ketiga, green dia pula dahlah laju dan juga menurun ke arah kiri. So kalau korang attack terus kepada pin, memang bola korang akan keluar lah daripada green. So selalunya dekat sini memang kalau ada caddy akan advise untuk attack kiri sedikit, jangan terus attack pin. So untuk first nine, aku rasa itu je lah kot lubang yang cantik dan menarik. Untuk second nine sebenarnya banyak. Contohnya di lubang yang ke-10 ni. Lubang ini adalah lubang par 4 sejauh 365 meter dan merupakan indeks 4. Apa yang menariknya, lubang ini adalah merupakan lubang dogleg kiri ke kanan, dan kanan ada air. So korang kena main belah kiri sedikit. Dan kalau bola korang tak masuk air masa tee off tadi, untuk second shot korang boleh nampak green daripada tempat second shot tersebut. Green dia berada di uphill sedikit dan belah kiri tu ada bunker yang dalam. So main belah kanan pula. Kalau untuk golfers beginner ataupun average golfer, main par bogey kat sini pun dah cukup baik dah. Kemudian lubang yang seterusnya iaitu di lubang ke-11, par 4 sejauh 293 meter. Dalam banyak-banyak lubang dekat Seri Selangor ini, inilah lubang paling senang kerana ia indeks 18. Lubang ni sebenarnya pendek je, tapi tak nampak green. So korang nak kena tee off berhati-hati juga sebenarnya di sini. Dekat sini kebarangkalian tee off tertarik itu ada kerana nak mengelakkan bukit di sebelah kanan. Tetapi jangan risau, kalau bola anda masuk dalam rough, just punch keluar saja. Untuk amatur macam kita ni, dapat 3 on pun cukup dah sebenarnya kan. Cuma sebab lubang ini indeks 18, so kalau tak dapat birdie atau par tu rasa tak best lah. Tapi tak apa, boleh repeat lagi. Seri Selangor ni bukan jauh bukan.
Seterusnya lubang yang menarik diteruskan lagi di lubang ke-12, par 3 sejauh 149 meter. Lubang ini akan mencabar keberanian anda, sama ada anda berani atau tak berani cross air terus attack ke arah green. Ui, padu. Shalit gol. Shalit gol lah itu bola. Dan yang pasti, kalau anda berani dan bola tak masuk air, hasil dia memang lumayan banget. Perasaan untuk attack for birdie untuk lubang ini memang tak dapat dibayangkan dengan kata-kata, walaupun tak masuk birdie. Dan lubang yang menarik yang terakhir sekali adalah lubang ke-18, iaitu par 5 sejauh 436 meter. Yang menariknya di sini, untuk second atau third shot anda perlu cross parit yang panjang di depan tu. So, plan molek-molek pukulan anda. Yang paling penting dekat sini, tak payah kejar sangat nak dapat 2 on. 3 on pun okey. Tak dapat 3 on, 4 on pun okey. Cuma bila dah dekat-dekat dengan green tu, hati-hatilah dengan green dekat sini, kerana dia punya drop dia, Masya Allah, memang banyak drop dia tu. Dan selalunya last hole lah orang selalu out kan. So make sure main baguslah kat sini. Okey, abaikan cerita kami di lubang terakhir tadi. So sebenarnya dekat Seri Selangor ni banyak lubang-lubang yang mencabar dan menarik. So untuk signature holes di Seri Selangor ini, kami bagi 4 daripada 5 bintang. Okey, seterusnya dari segi kemudahan, untuk pengetahuan korang, Club Golf Seri Selangor ini masih dalam proses renovasi. Ada bahagian yang masih belum siap dan ada bahagian yang memang dah siap. Contohnya seperti dressing room, shower room, kemudahan-kemudahan di dalam dressing room ni memang terbaik lah. Memang dah siap baru katakan kan. Dengan pakai cat access dan sebagainya, memang cantik dan terbaik lah. Benda yang baru siap kan, memanglah cantik. Surau pun Alhamdulillah dah siap, boleh solat dengan tenang dekat sini. In terms of makanan pun sedap-sedap, dan yang paling penting servis cepat. Itu yang paling utama, sebab kita nak main golf kan. Dan yang paling penting, sekiranya korang mengalami apa jua masalah di dalam padang, contohnya seperti flight di depan korang lambat ke dan sebagainya, boleh kontak bro ini. Nama saya Sebelah bin Abdul Manam. Orang panggil kat sini Abun Seri Selangor. So Abang Abun ni masya kat sini lah. So kalau ada apa-apa boleh kontak dengan Abang Abun ya. Okey bang. Okey, baik bang. baik. Okay. Terima kasih bro Abun daripada Seri Selangor. Okey, disebabkan kawasan kompleks Clubhouse masih belum siap sepenuhnya lagi, so tak fair lah untuk kita bagi rating untuk kemudahan. So untuk kemudahan ni, kita akan bagi rating pada visit kita yang akan datang. Baiklah, secara kesimpulannya terdapat pro and cons bermain di Club Golf Seri Selangor ini. Apa yang bagusnya berkenaan dengan kelab ini adalah dari segi accessibility-nya, kerana betul-betul terletak di kawasan prime area dan senang untuk diakses. Yang kedua, disebabkan ia adalah sebuah public course, so tak timbul soal akan ada memberi prioriti kepada member dan sebagainya. So semua orang adalah sama di sini. Jadi secara tak langsung, ia juga sesuai untuk para beginners untuk datang dan belajar bermain golf di sini. Yang ketiga, Seri Selangor ini memang sebuah kelab yang cantik, well maintained, dan juga yang paling penting adalah kawasan hijau di tengah-tengah kota metropolitan Damansara. Cuma ada beberapa perkara yang perlu diperbaiki oleh pihak kelab. Selain daripada kelab tengah menjalankan renovation sekarang, apa yang kelab boleh perbaiki adalah daripada keadaan padang untuk sesetengah lubang berkenaan dengan tee boxnya, dan juga kawasan rough dan juga kawasan green. Selain itu, bagi servis juga perlu diperbaiki oleh pihak kelab, kerana adalah juga beberapa keadaan di mana bagi mengalami sedikit masalah ketika permainan di tengah padang. Okey, baiklah. Dengan beberapa pro and cons yang telah aku share tadi,
untuk Kelab Golf Sri Selangor. Kali ini kita bagi 3.5 daripada 5 bintang. Baiklah, setakat ini dahulu perkongsian aku untuk kali ini. Dan sekiranya korang rasa perkongsian ini bermanfaat untuk korang, bolehlah tekan butang like, subscribe dan komenkan di dalam channel ini supaya anda tidak akan miss perkongsian-perkongsian aku dan rakan-rakan yang akan datang. Okey, baiklah, setakat ini dahulu. Selamat berpuasa, selamat hari raya dan kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.